Salam sejahtera dan salam satu Malaysia bersama saya Margaret Gambang. Ini Nasional 5, 16 Februari 2015. Fokus utama berita jam ini. Penurunan harga besar-besaran Mac ini. SKMM laksana kajian semula kadar runcit perkhidmatan telekomunikasi. Setahun selepas peristiwa berdarah Tanduo. Baik, seketika nanti bersama dengan Adrian Soidi dari Sabah, juga laporan lintas langsung dari Sarawak bersama Nosila Talaha dan tidak ketinggalan bersama Rizal Ismail dari Kedah, semuanya selepas ini. Baik, kami mulakan Nasional 5 dengan berita berikut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK akan melancarkan program penurunan harga barang secara besar-besaran 1 Mac ini. Ia berikutan persetujuan pelbagai pihak termasuk pengilang dan pemborong untuk menurunkan harga barang masing-masing. Menurut Datuk Seri Hassan Malik, antara yang mengambil bahagian termasuk pengeluar makanan dan minuman, restoran dan pasar besar. Keputusan itu dibuat hasil perbincangan dengan wakil pemborong, pengedar dan peniaga minggu lalu. KPDNKK menjangka harga barangan akan turun antara 10 hingga 20%. Sementara itu, 2 hari selepas skim kawalan harga sempena Tahun Baru Cina dilancarkan, 9 peniaga didapati ingkar peraturan ditetapkan. Tindakan itu mengundang padah apabila mereka dikenakan kompaun RM1,000 selain barangan perniagaan dirampas. Datuk Seri Hassan berkata 5 daripada kesalahan dikesan di Pahang dan 4 lagi di Ibu Negara. Kesalahan yang mereka telah buat ini ialah kesalahan gagal menggunakan ataupun mempamerkan tanda harga pink, harga merah jambu itu. Ini kesalahan yang cukup jelas dan ini memang membolehkan kita saman on the spot. Sebanyak 4,836 premis perniagaan seluruh negara diperiksa sejak skim kawalan harga dilancarkan 3 hari lalu. Datuk Seri Hassan ditemui selepas menghadiri majlis menandatangani Ikrar Integriti Korporat Maktab Koperasi Malaysia dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di Petaling Jaya. Penambahan hasil pengeluaran produk pertanian menjadi fokus utama Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani bagi rancangan Malaysia ke-11 RMK11. Langkah tersebut mampu mengurangkan kebergantungan hasil pertanian dari negara luar terutamanya buah-buahan dan sayuran. Sehingga September tahun lalu jumlah import produk pertanian berjumlah RM31.5 bilion berbanding ekspor negara yang hanya berjumlah RM19 bilion. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pihak kementerian juga akan memohon penambahan kawasan untuk dijadikan kawasan kekal pertanian daripada kerajaan negeri. Tumpuan kita adalah untuk menambahkan pengeluaran dan kita minta kepada kajian negeri misalnya yang mana syarikat-syarikat yang telah pun diberi dah diberi mandat untuk membangunkan pertanian di Taman Kekal Pertanian yang pada hari ini banyak di kalangan usahawan tersebut gagal untuk melaksanakan, tetapi mereka mempunyai perjanjian dengan kajian negeri dan kita minta supaya dibatalkan perjanjian tersebut dan kita boleh bagi kepada orang lain. Beliau memaklumkan selepas mempengerusikan mesyuarat bersama Esko Pertanian Negeri di Ibu Negara. Semua kementerian diberi tempoh sehingga 31 Mac ini bagi menghantar cadangan untuk dimasukkan dalam peruntukan RMK11. Bagi mempromosi lebih banyak produk pertanian tempatan, Pusat Pameran Pertanian Serdang MAIPS akan dijadikan lokasi agropelancongan dalam masa terdekat. Ia akan dibuka setiap masa kepada pengunjung dengan mewujudkan pelbagai laman pertanian selain pavilion sedia ada.
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM akan melaksanakan kajian semula kadar runcit perkhidmatan telekomunikasi bagi mengurangkan beban rakyat. Pengerusi SKMM Datuk Seri Dr. Halim Syafiee berkata, kerjasama itu bagi membangunkan harga pakej jalur lebar yang berpatutan bagi memastikan pengguna menerima manfaat jangka panjang. Pada masa sama dapat meningkatkan kadar pengambilan pakej. Datuk Seri Dr. Halim berkata demikian dalam satu kenyataan media. Tambahnya dengan kadar harga jalur lebar yang berpatutan, ia akan mewujudkan lebih banyak permintaan untuk kandungan. Datuk Seri Dr. Halim juga memaklumkan SKMM bercadang mengadakan siri perbincangan dengan pihak industri pada suku kedua tahun ini mengenai kawal selia harga runcit. Baru-baru ini, Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Ahmad Syabrici mencadangkan kepada syarikat telekomunikasi supaya menawarkan pakej jalur lebar pada harga lebih rendah bagi membolehkan lebih ramai dapat menikmatinya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sudah menerima pemakluman rasmi daripada Speaker DUN Kelantan pada semalam berhubung kekosongan kerusi DUN N06 Cempaka Kelantan. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha SPR Datuk Haji Ghani Saleh dalam satu kenyataan media hari ini. Sehubungan itu, SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada Rabu ini, 18 Februari pukul 10 pagi di Ibu Pejabatnya di Putrajaya. Mesyuarat akan dipengerusikan pengerusi SPR Tan Sri Abdul Aziz Yusof. Antara lain, mesyuarat tersebut akan membincangkan tarikh-tarikh penting untuk hari penamaan calon, hari mengundi awal, hari mengundi biasa dan daftar pemilih yang akan digunakan pada pilihan raya kecil tersebut. Kerusi DUN Cempaka kosong ekoran kematian bekas penyandangnya, Allahyarham Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat 12 Februari lalu. Tanggal 12 Februari 2013 tidak akan dilupakan penduduk pantai timur Sabah, terutama penduduk kampung Tanduo di Lahad Datuk. Ini kerana pada tanggal itu keharmonian kampung yang dinikmati selama ini dicemari insiden pencerobohan pengganas dari selatan Filipina dan menyebabkan kira-kira 500 penduduk melarikan diri. Ikuti laporan yang disediakan Tamrin Jamil mengenai keadaan penduduk kawasan berkenaan selepas 2 tahun peristiwa berdarah itu. Saudara, ketika ini saya berada di Kampung Tanjung Labian yang terletak kira-kira 6 km dari Kampung Tanduo. Dan kampung ini juga merupakan sasaran kumpulan pengganas yang menceroboh di kawasan ini yang menggelar diri mereka sebagai askar Kesultanan Suluh. Sehingga menyebabkan penduduknya hilang tempat tinggal akibat rumah mereka musnah selepas berlaku pertempuran di antara anggota keselamatan dan kumpulan penceroboh dari selatan Filipina. Selain Kampung Tanduo yang dijadikan tempat persembunyian dan kubu kumpulan pengganas, Kampung Tanjung Labian, Tanjung Batu dan Sungai Nyamuk turut menjadi sasaran hingga meragut beberapa nyawa perwira negara. Kebanyakan penduduk yang ditemui melahirkan rasa syukur kerana mereka kini kembali hidup aman dan boleh melaksanakan aktiviti harian seperti menangkap ikan dan berladang seperti sebelum ini. Walaupun peristiwa hitam itu masih menghantui fikiran mereka, namun mereka semakin yakin dengan tahap keselamatan sekarang, hasil usaha kerajaan menubuhkan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah, ESKOM, yang dilihat mampu mengekang sebarang pencerobohan. Yang pertama itu kan orang bagi tahu arahan dari polis yang keluar dari ini, banyak penceroboh orang masuk sini. Lepas tu kami larilah bawa anak bini dan kereta tertinggal lah di sini satu. Saya bawa kereta lain hantar pergi Pedala. Dan selepas tu selepas beberapa bulan kan, bila balik sini dan melihat keadaan rumah, kereta musnah dan sebagainya, macam mana perasaan? Sedih, kalang-kalang sedihnya. Susah lah dicakap, tengok kan keadaan pertama masuk sini memang terasa tersinggung perasaan menengok dia. Rumah, kereta, barang-barang habis semua. Bagi Ramlah Yunus, nikmat keamanan amat besar baginya kerana peristiwa pencerobohan itu merupakan satu mimpi ngeri yang tidak dapat dilupakan seluruh anggota keluarganya. Ini kerana mereka terpaksa bertarung nyawa untuk menyelamatkan diri dan keluarganya selepas mengetahui bahawa kumpulan penceroboh telah masuk
ke kampung mereka. Pada kakak bahasa tu sedih sekali dengan keadaan rumah yang begitu bocor dengan oleh apa ini? Oleh tembak menembak itu yang oleh apa ini? Penceroboh. Jadi sedih sekali hati ini dengan keadaan sekali baik pulih macam ini juga. Bagi Musli Jaafar, beliau dan keluarganya bersyukur kerana setelah 2 tahun berlalu, kehidupan mereka bertambah baik dan mereka dapat melaksanakan aktiviti mereka seperti biasa. Di sini sekarang syukur alhamdulillah dengan adanya yang kerajaan letak Eskom di sini. Eskom sekarang keselamatan Tanjung Labian memang agak baguslah. Penduduk kampung pun sudah boleh ke laut, ke darat untuk bercucuk tanam dan macam-macam. Jadi saya betul-betul bersyukur kepada kerajaan kerana bantuan kerajaan lah. Sehingga kami pun sudah berasa lega, aman sekarang. 103 rumah penduduk di Kampung Tanjung Batu dan Kampung Tanjung Labian rosak akibat pencerobohan itu. Bagi penduduk Kampung Tanjung Labian, mereka terpaksa berpindah ke pusat penempatan sementara di sebuah sekolah agama dan masjid berhampiran untuk selama lebih 6 bulan sebelum kembali ke rumah masing-masing yang rosak teruk dibedil peluru. Selepas tahun, Kerajaan Persekutuan menerusi Majlis Keselamatan Negara membantu membangunkan semula sebahagian daripada rumah berkenaan setelah bancian dibuat. Ia dilakukan di bawah program bantuan rumah untuk rakyat miskin sebagaimana projek 15 unit rumah PBR di Kampung Tanjung Labian ini. Bagi penduduk, kehidupan mereka sekarang lebih baik kerana hidup dalam keadaan aman dan selamat. Keadaan keselamatan lebih terjaminlah berbanding dulu. Ya, dulu kita rasa agak terbiar sedikit dari segi keselamatan. Jadi dengan pendekatan kerajaan yang ada, tertubuhnya Eskom, ya, tentera, apa semua, sampai sekarang pun kita sudah tubuhkan satu pos pusat khidmat rela Kampung Tanjung Labian. Sekarang sedang beroperasi lah. Langkah kerajaan untuk mewujudkan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom sepanjang 1,700 km di kawasan Pantai Timur Sabah dilihat bukan saja mampu untuk mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin ke negeri ini, malah ia juga dapat memulihkan keyakinan rakyat mengenai soal keselamatan di kawasan Pantai Timur Sabah. Pelaksanaan Perintah Berkurung juga dilihat mampu untuk membentras jenayah rentas sempadan khususnya di kawasan Pantai Timur Sabah. Laporan Tamrin Jamil bersama juru kamera Hasbi Slamat dari Lahadatus Sabah untuk RTM. Berita seterusnya. Sempena cuti perayaan Tahun Baru Cina, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM melancarkan Ops Bantu 10 bertujuan memberi pertolongan kepada pengguna jalan raya yang menghadapi masalah seperti kerosakan kereta atau kemalangan semasa dalam perjalanan pulang ke kampung halaman. Operasi terbahagi kepada fasa pertama bermula 16 hingga 18 Februari dan fasa kedua bermula 22 hingga 24 Februari ini. Menurut Timbalan Pengarah JPAM Terengganu, Muhammad Saiful Azam Ismail, fasa pertama selama 3 hari bermula tengah malam semalam sehingga 18 Februari ini. Fasa kedua pula akan bermula pada 22 sehingga 24 Februari ini. Okey, modus operandi penugasan Ops Bantu yang 10 ini adalah untuk membuat rondaan dan membantu pengguna jalan raya persekutuan dan juga jalan raya negeri yang mengalami kecemasan ataupun kesusahan semasa perjalanan balik ke kampung dan pulang semula di musim perayaan lah. Okey, pada satu lagi dia bertindak sebagai ERT iaitu Emergency Response Team, mana macam misalkan first responder lah. Beliau sebelum itu menyempurnakan Majlis Pelancaran Ops Bantu 10 2015 di Ibu Pejabat JPAM Terengganu di Gong Badak, Kuala Nerus. Pada majlis sama, beliau turut menyerahkan topi keselamatan dan baton isyarat kecemasan baharu kepada wakil JPAM dari setiap daerah untuk digunakan sepanjang operasi berkenaan.
Di Kedah, polis akan memberi tumpuan kepada jalan-jalan yang dikenal pasti kerap berlaku kemalangan. Ketua Polis Kedah, Datuk Zamri Yahya berkata jalan-jalan tersebut ialah Jalan Alustar Pokok Sena di kilometer 1 hingga 9, Alustar Kanga di kilometer 8 dan kilometer 3 Jalan Alustar Sungai Petani. Ujarnya, sekurang-kurangnya 2 anggota akan ditempatkan di kawasan itu bagi memantau perjalanan kenderaan. Pengguna jalan raya sentiasa diingatkan lebih berhati-hati dan berhemah ketika memandu. Datuk Zamri juga berkata, polis akan mempertingkat perondaan di kawasan perumahan bagi mencegah jenayah pecah rumah. Segala peraturan lalu lintas supaya dapat mengurangkan kadar kemalangan dan terutama kemalangan maut. Yang kedua, dari segi menjaga keselamatan satu benda ramai semasa cuti lah. Ramai akan balik cuti kampung, so mereka akan beritahu jiran polis balik kampung cuti supaya kita boleh tingkatkan rondaan di kawasan terbabit tu. Beliau bercakap kepada pemberita selepas pelancaran Ops Selamat Siri ke-6 2015 di Alustar pagi tadi. Setakat ini, sebanyak 1,856 saman dikeluarkan membabitkan pelbagai kesalahan jalan raya termasuklah tiada cukai jalan, tiada lesen memandu dan tidak mematuhi peraturan jalan raya. Dalam tempoh yang sama, terdapat 5 kes kemalangan maut berbanding 10 kes pada Ops Selamat tahun lalu. Seorang murid darjah 4 maut dilanggar ketika melintas jalan selepas menunaikan solat maghrib. Muhammad Nasrul Muafi Zulkifli, 10 tahun, dilanggar ketika berjalan kaki seorang diri untuk ke kedai yang terletak berdekatan surau. Kejadian berlaku di Kampung Permatang Kong, Jalan Gunung Keriang, Alustar. Mangsa murid SK Seri Mudam Jalan Sungai Korok dilanggar sebuah kereta yang datang dari arah Jalan Sungai Korok menuju ke Jitra. Pemandu kereta terbabit kemudiannya membuat laporan polis di Balai Polis Jitra. Menurut bapa mangsa, Zulkifli Mustafa, 43 tahun, anak ketiga daripada 6 beradik itu setiap hari ke surau tersebut untuk menunaikan solat maghrib dan isyak. Dia memang petang-petang pergi surau semayang. Mayang maghrib sampai isyak baru balik rumah. Selalu macam tu. Kawan-kawan adalah 2-3 orang kawan-kawan kampung yang sebaya. Dah dengan bahasa. Lepas tu kira depa tinggal dekat surau tu berjalan kaki lah pergi lintas batas pergi kedai ni. Waktu tu nak sebentar nak tunggu isyak. Macam tu kan. Dengan surau tu. Rumah saya lebih kurang kalau dengan surau jauh juga. 1 kilometer daripada dengan surau tu. Zulkifli bergegas ke tempat kejadian mendapati anaknya tidak sedarkan diri lalu membawanya ke Hospital Sultanah Bahiyah Alustar. Namun Muhammad Nasrul disahkan meninggal dunia akibat cedera parah di kepala dan badan. Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Az-Zaman Mat Jan mengesahkan menerima laporan mengenai kejadian itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara berbahaya dan menyebabkan kematian. Di Negeri Sembilan, seorang lelaki warga Indonesia berusia 41 tahun maut selepas motosikalnya dirempuh dari arah belakang oleh sebuah kereta di susur keluar Lebuh Raya Ilit di projek Lebuh Raya Utara Selatan Plus pagi tadi. Mangsa yang dipercayai parah di bahagian kepala maut di tempat kejadian. Kejadian berlaku di kilometer 285 arah selatan. Pemandu kereta berkenaan turut mengalami kecederaan dan kini dirawat di Hospital Tuanku Jaafar Seremban untuk rawatan lanjut. Menurut Ketua Polis Daerah Nilai, Superintendent Abdullah Roning, kedua-dua kenderaan terbabit dalam perjalanan menuju ke Seremban sebelum pemandu kereta tersebut dipercayai hilang kawalan lalu melanggar belakang motosikal mangsa. Mayat mangsa kemudiannya dibawa ke Hospital Tuanku Jaafar untuk dibedah siasat. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Polis Kedah berjaya merampas pelbagai jenis senjata api dan peluru dalam 2 serbuan di Langkawi dan Kulim awal minggu ini. Serbuan dibuat hasil maklumat awam.
Ketua Polis Kedah, Datuk Zamri Yahya memberitahu pada 12 Februari lalu, sepasukan Polis Merin Wilayah 1 IPD Langkawi menyerbu sebuah kapal layar yang ditinggalkan di jeti pulau itu. Hasil pemeriksaan, polis menemui 5 laras senjata api disimpan di bilik tidur yang terletak di bahagian belakang kapal layar berkenaan. Pemeriksaan lanjut menemui lebih 900 butir peluru yang disembunyikan dalam tong. Dan kita masih menyiasat siapakah pemilik yang meninggalkan di situ. Kita akan berhubung dengan pihak kedutaan yang berkaitan untuk menyemak latar belakang pemilik kapal ini. Dia seorang warga negara South Africa. We ada detail, we have check dengan ambassador to check dia punya background based on their record polis di South Africa. Beliau bercakap pada sidang media di Alustar. Dalam kes kedua Sabtu lalu, Polis Jabatan Siasatan Jenayah JSJ IPD Kulim dan anggota D9 IPK Kedah berjaya merampas 2 pucuk pistol semi-automatik dalam serbuan kira-kira pukul 12.10 pagi di salah sebuah motel di Kulim. Polis turut menemui 40 butir peluru. 7 suspek berusia 26 hingga 55 tahun turut ditahan kerana disyaki menjalankan kegiatan curi kenderaan dengan kekerasan. Salah seorang daripada suspek mempunyai rekod jenayah samun dan pecah rumah di Selangor. 2 buah kereta yang dipercayai dicuri di Melaka dan Negeri Sembilan juga dirampas. Turut ditemui 4 keping topeng, sebilah pisau, tukul, beg pakaian dan dokumen peribadi di samping nombor pendaftaran motorkar yang dipercayai palsu. Kes disiasat di bawah Akta Senjata Api 1971, penalti lebih berat dan jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara 14 tahun dan 6 kali sebatan. Sebaliknya, bagi kes peluru, ianya disiasat di bawah Seksyen 8(A) Akta Senjata Api 1960 dan jika sabit kesalahan boleh didenda RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri diarah membuat persediaan awal bagi menghadapi fenomena ribut tropika monsun barat daya yang menyebabkan sebahagian besar Asia Tenggara termasuk Malaysia dilanda musim kemarau. Ia diramal bermula dari Januari sehingga penghujung Mac ini. Ketua Pengarahnya, Datuk Wan Muhammad Nur Ibrahim berkata langkah awal itu perlu kerana kebanyakan kes pembakaran terbuka berlaku dalam tempoh berkenaan. Katanya, kerajaan telah meluluskan peruntukan kira-kira RM48.7 juta untuk membeli pelbagai kelengkapan berkaitan termasuk lori tangki. Ketika ini, pihak bomba mempunyai 30 lori tangki dengan tambahan 10 buah kenderaan pada awal tahun ini bagi memudahkan proses mengangkut air pada musim kemarau. Penambahan lori tangki ini sangat penting kerana ia mampu menyimpan air yang banyak sekiranya berlaku kes kebakaran pada musim kemarau yang panjang. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan anugerah kecemerlangan kepada anggota dan pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Kelantan. Turut hadir Pengarah Jabatan Bomba Kelantan, Azmi Osman. 11 kes tangkapan pencerobohan kawasan perairan melibatkan warga asing tanpa permit dan tidak mematuhi penggunaan saiz keroncong pukat tunda yang ditetapkan telah didakwa manakala hasil tangkapan berjumlah 2 metrik tan telah dilelong. Operasi dijalankan selama 5 hari dari 12 Februari sehingga 15 Februari di sekitar perairan Selangor. Dalam operasi tersebut, 35 orang ditahan termasuk 25 dari Myanmar, 7 Indonesia dan 3 rakyat tempatan. 10 buah bot termasuk 3 bot pukat tunda Zon C, 7 bot pukat tunda Zon B dan sebuah sampan dirampas. Pengarah Perikanan Negeri Selangor, Tuan Azlisha Abdul Aziz menasihatkan para nelayan supaya mematuhi undang-undang semasa menangkap ikan di laut. Jalankan dari masa ke semasa lah. Beliau bercakap dalam sidang media khas mengenai hasil op-bot pukat tunda di Kuala Selangor. Operasi pemantauan dan pengawasan vesel penangkapan ikan pantai barat Zon Tengah oleh Jabatan Perikanan Malaysia itu melibatkan 35 anggota dan 4 buah bot ronda dari Ibu Pejabat Putrajaya, Pangkalan Lumut dan Kuala Kurau serta Pangkalan Pelabuhan Kelang. Operasi dipimpin oleh Muhammad Fauzi Salehon. Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia APMM baru sahaja menyambut ulang tahun yang ke-10. Dalam tempoh itu, agensi ini terus memainkan peranan yang berkesan dalam menentukan keselamatan perairan negara daripada sebarang aktiviti pencerobohan. Untuk gambaran lebih jelas mengenai skop dan tugas anggota APMM, RTM dibawa menyaksikan lebih dekat latihan dan rutin mereka di laut.
Laporannya bersama wartawan Nur Yusof. Eksersis penguatkuasaan maritim Zon Timur baru-baru ini dilakukan di perairan Kemaman, Terengganu, melibatkan 4 buah kapal dan 2 buah bot laju maritim yang berbengkalan di Tok Bali, Pasir Putih dan Pulau Kambin, Terengganu serta Bukit Kuang, Kemaman. Fokus latihan 3 hari ini bertujuan meningkatkan tahap kesiapsiagaan anggota sebagai persediaan menghadapi situasi dan kes luar jangka. Tumpuan latihan memastikan anggota dapat bertindak cepat dan berkesan ketika berhadapan dengan kes-kes mencabar termasuk melibatkan nyawa. Empat fokus utama latihan termasuk bersauh, menyelamat mangsa jatuh laut, mencari dan menyelamat SAR dan latihan menggeledah memerlukan kemahiran menggunakan senjata api. Manakala latihan pandu arah waktu terang dan gelap serta mengesan koroskan enjin kapal termasuk bersedia mengawal kebakaran turut dilakukan. Eksersis diketuai Lieutenant Commander Nur Azmi Muhammad Dahan yang juga penolong pengarah penguatkuasaan dan eksersis APMM Putrajaya. Anggota APMM turut melakukan operasi khas pemeriksaan dan menggeledah bot nelayan yang melakukan kegiatan bercanggah dengan undang-undang perairan negara. Operasi seumpama ini perlu dilakukan secara berhati-hati dan mengutamakan prosedur operasi standard SOP kerana kemungkinan ada nelayan asing memiliki senjata api termasuk keadaan cuaca yang tidak menentu. Bagi kami, cawangan penguatkuasaan eksersis, cuaca ataupun keadaan laut adalah bukan halangan bagi kami. Sebab macam mana keadaan sekalipun, tugas adalah keutamaan. Anggota APMM juga dilatih melakukan tembakan menggunakan meriam. Tembakan menggunakan peluru hidup dari atas kapal ini bukan boleh dilakukan sewenang-wenangnya. 2 hari sebelum prosedur, beberapa anggota menggunakan bot laju meronda di kawasan 30 Batu Nautika bagi memastikan kawasan tembakan bebas daripada sebarang aktiviti perikanan dan maritim. Dan SOP ini perlu dilakukan dengan teliti kerana ia mungkin melibatkan ada sekiranya berlaku terdapatnya nelayan-nelayan ataupun kapal kargo yang melalui kawasan ini. Setelah kawasan ini didapati tidak ada sebarang aktiviti laut, maka tembakan boleh dilakukan. Berdasarkan SOP inilah mereka telah pun berjaya melakukan eksersis ini ataupun latihan ini dengan jayanya. Latihan tembakan meriam diketuai anggota berpengalaman yang sebelum ini sudah berkhidmat dengan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Itu betul. Kita latihan ni kita menggunakan peluru hidup. Walaupun peluru itu peluru untuk latihan, tapi kesan memang ada kalau kita tidak berhati-hati. Sebab yang saya utamakan adalah keselamatan. Di samping mengikut arahan daripada anggota-anggota yang senior lah. Input yang dapat tu pada saya banyaklah, sebab contohnya macam buat latihan MKMA, kita mana yang tak betul ada tersilap-silap sikit tu ke ada orang perbetulkan, ketua exercise dia betulkan macam mana. Lepas tu dari segi penembakan meriam. Ya, banyak lagi cabaran yang kami selalu tempuhi lah, terutamanya ketika untuk boarding kapal yang melakukan kesalahan di laut ni. Latihan tu perlu banyak lagi untuk mantapkan diri. Dekad penubuhan APMM berjaya membendung jenayah rentas sempadan dan mengekalkan keselamatan perairan negara yang meliputi keluasan 614,000 km persegi dengan kawasan pantai sepanjang 4,490 km. Jasa dan pengorbanan anggota APMM menjaga kedaulatan negara menjadi kebanggaan rakyat. Bersama kru Muhammad Jeffrey dan juru kamera Nasrun Abdullah, Nur Yusof melaporkan untuk RTM. Baik, tumpuan seterusnya beralih kepada laporan langsung dari negeri-negeri dan rakan-rakan penyampai di Sabah, Sarawak dan Kedah sudah pun bersedia. Dan untuk laporan penuh, kita mulakan dengan rakan penyampai Adrian Soidi dari Sabah. Silakan. Terima kasih Margaret. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. 30 laluan hotspot di negeri ini kekal menjadi tumpuan dalam Ops Selamat Sempena Tahun Baru Cina yang bermula sejak 12 Februari hingga 26 Februari ini. Antara laluan terlibat, Tuaran Bypass, Lintas Bypass, kilometer 1 hingga 27 Telupit Dranau, kilometer 40 hingga 65 Beluran Telupit, kilometer 28 Lahad Datu Sandakan dan kilometer 10 hingga 32 Lahad Datu Tawau.
Dalam sidang media selepas pelancaran OP Selamat 6 2015 di Kota Kinabalu, Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jalaluddin Abdul Rahman berkata, kawasan itu dikategorikan berisiko berdasarkan statistik kadar kemalangan, termasuk kemalangan maut di kawasan terbabit sepanjang tahun lepas. Yang pertama sekali, of course lah, kemalangan jalan raya, kesesakan lalu lintas. Ya. Kemudian selamat bagi pengguna jalan raya, selamat bagi kepada penghuni rumah-rumah. Ya. Jadi kita ada sediakan borang. Borang-borang itu saya akan serahkan, sudah serah pun pada semua OSPD. Dan borang-borang itu kita akan beri kepada masyarakat. Sehubungan itu, orang ramai yang akan bercuti dan meninggalkan rumah mereka disaran mengisi borang yang boleh diperolehi di balai-balai polis berdekatan bagi memudahkan pihak polis dapat mengenal pasti rumah terlibat untuk tumpuan rondaan. Pada OP Selamat 2014, 645 kes kemalangan direkodkan di negeri ini dengan 13 kematian berbanding 647 kes pada 2013 dengan 15 kematian. Sementara itu, jumlah keseluruhan kemalangan di Sabah pada tahun lepas ialah 16,534 kes dengan 371 kematian berbanding 16,746 dengan 394 kematian pada tahun 2013. Pengangkutan awam di negeri ini akan terus dipantau agar pengusaha dan pemandu kenderaan awam sentiasa mematuhi undang-undang jalan raya sekaligus mengurangkan risiko kemalangan. Pengerusi Skuad Pengguna Sabah, Datuk Amisa Yassin menyatakan demikian kepada media ketika mengetuai kira-kira 20 ahli jawatan kuasa Skuad Pengguna Sabah melakukan pemeriksaan mengejut pengangkutan awam di Terminal Bandaran Berjaya di Kota Kinabalu pagi tadi. Tinjauan skuad berkenaan bersempena musim perayaan Tahun Baharu Cina turut disertai pegawai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN-KK Sabah. Selain memantau tahap keselamatan kenderaan, skuad ini turut memeriksa harga tiket yang ditawarkan. Memang ada kenaikan kadang-kadang dalam masa-masa perayaan kerana competition itu ada kan. Tetapi mereka tidak melebihi daripada apa yang ditetapkan oleh KPDN-KK itu sendiri. Mereka tidak mencoba sewenang-wenang untuk menaikkan harga lah. Sementara itu, para penumpang yang ditemui akui harga tambang pengangkutan awam masih terkawal. Untuk kami lah, kalau ada penurunan bagus juga lah. Misal minyak turun kan. Kalau kita sebagai pengguna pun kita mesti mau ambil tahu pasal pasal driver kan, sebab orang pun perlu duit lebih juga kan. Okay, jadi bagi saya memang okey lah. Janganlah ambil lebih daripada yang kerjaan tetapkan. Untuk pengguna pula kena rajin bertanya lah. Skuad Pengguna Sabah ini akan diteruskan pemeriksaan dan pemantauan secara berterusan di lokasi terpilih bagi memastikan hak pengguna terjamin. Karnival Tahun Baru Cina 2015, anjuran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK buat tahun ke-10 terus berperanan sebagai medan memperkukuh perpaduan antara kaum di negeri ini. Karnival selama 3 hari ini yang dihadiri pelbagai lapisan rakyat membuktikan perayaan yang disambut secara bersama mampu mengeratkan hubungan antara kaum. Berucap mewakili Ketua Menteri dalam majlis penutupan karnival ini di lintasan Diasoka Kota Kinabalu, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Edward Yong Oifa berkata, karnival ini yang turut disertai pelancong dalam dan luar negara juga menyumbang kepada peningkatan sektor pelancongan. Beliau turut mengalu-alukan syarikat-syarikat korporat di negeri ini untuk tampil menyumbang dan menjayakan karnival seumpama itu, sejajar mini menjadikan Kota Kinabalu sebagai bandaraya peranginan semula jadi yang mapan, selesa dan sejahtera. Karnival ini yang turut dihadiri Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Abidin Madingkir, diserikan dengan persembahan nyanyian dan tarian daripada peserta cilik dari sekolah-sekolah sekitar Kota Kinabalu dan persembahan kebudayaan yang didatangkan khas dari negara China. Pemimpin masyarakat di peringkat akar umbi yang berperanan sebagai mata dan telinga kerajaan perlu memahami dengan mendalam langkah kerajaan memperkenal Cukai Barangan dan Perkhidmatan GST yang akan bermula dilaksanakan 1 April depan.
Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Haji Azizah Haji Muhammad Dun, pemimpin masyarakat berperanan penting menyampaikan semua maklumat yang jelas dan sahih berkaitan GST kepada rakyat. Mereka inilah yang akan menjadi mulut, telinga kepada kerajaan untuk menyampaikan sebenar-benarnya penjelasan dan fakta yang patut dan sahih kepada rakyat supaya tidak akan timbul lagi mana-mana pihak yang lain yang tidak bertanggungjawab yang akan menyampaikan cerita-cerita yang bukan-bukan, yang tidak betul, yang malahan yang bohong kepada rakyat, menjadikan rakyat keliru. Datuk Haji Azizah menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Taklimat Kepenggunaan GST peringkat daerah Beaufort di Beaufort. Sementara itu, pemimpin akar umbi yang ditemui mengalu-alukan taklimat GST tersebut kerana dapat menambah ilmu pengetahuan GST sekaligus memudahkan mereka memberi penerangan kepada orang ramai. Kita sebagai pemimpin akar umbi untuk maklumkan kepada masyarakat di kampung yang belum paham tentang GST. Kebaikannya untuk memberi pengetahuan terutama kepada pemimpin-pemimpin masyarakat di peringkat kampung dan bagi supaya mereka memahami berkenaan dengan GST ini. Orang masyarakat kampung kata GST ini menaikkan harga barang kan. Tapi bagi pendapat kita tidak pula begitu kan. Ada pengurangannya, ada penurunan barang. Memanglah ada kalanya barang itu ada turun, ada naik kan. Tapi tidak semua. Hampir 100 pemimpin masyarakat terdiri daripada Ketua Kampung dan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK menyertai taklimat tersebut yang disampaikan Wakil Jabatan Kastam dan Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN KK. Sekian sumbangan bahan berita dari Sabah petang ini. Kita teruskan bersama Nursila di Kuching, Sarawak. Terima kasih Adrian di Kota Kinabalu. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sarawak mendapat sokongan daripada kerajaan serta pemimpin-pemimpin negara rantau Asia Tenggara sebagai penganjur tetap Festival Filem Bertaraf Antarabangsa ASEAN International Film Festival and Award AIFA mulai tahun ini. Menteri Pelancongan Datuk Amar Abang Johari Tun Openg berkata keputusan ini dicapai melalui mesyuarat Menteri-Menteri Pelancongan negara-negara ASEAN tahun lepas yang turut menetapkan Bandaraya Kuching sebagai venue penganjuran festival itu bagi 2 tahun sekali. We had our first AIFA in 2013. With that success, they feel that Sarawak has the experience in organising AIFA, and 2015 will be the first endorsed event by ASEAN. Beliau berkata demikian pada Majlis Pra-Pelancaran AIFA 2015 di Kuching. Festival filem 3 hari itu akan bermula 9 April depan. Dalam pada itu, Datuk Amar Abang Johari berkata penganjuran kali ini akan diadakan dalam skala yang lebih besar dengan lebih 300 pembikin filem dan selebriti terkenal dan ternama dari rantau Asia Tenggara akan hadir memeriahkan festival tersebut. Acara kemuncak festival tersebut ialah majlis makan malam gala dan anugerah yang akan diadakan di Borneo Convention Centre, Kuching. Operasi menghantar bantuan dan menyelamat bagi penduduk terjejas banjir di negeri ini akan dimantapkan melalui beberapa aset baharu hasil usaha sama Angkatan Tentera Malaysia dengan pihak swasta. Panglima 1 Division Major General Datuk Stephen Mundau berkata aset itu diterima daripada pemilik syarikat perkapalan Sing Kiong Hong Major Kehormat David Ling Kiong Hua. Antara aset-aset itu ialah 2 kapal kargo, sebuah bot pesisir, 5 buah bot gentian kaca, 500 jaket keselamatan dan 10 unit walkie-talkie. Katanya aset-aset berkenaan akan memudahkan operasi menghantar bantuan dan menyelamat terutama di kawasan hulu sungai seperti Sungai Baram, Batang Rejang, Batang Air dan Batang Kemenang. So if anything the floods happen anywhere, now with the asset that is given to us, then I would be able to deploy soldiers or rescue whoever is in distress. Beliau ditemui pada sidang media selepas penyerahan simbolik aset-aset berkenaan di Sibu. Katanya kos penyelenggaraan dan operasi aset berkenaan akan ditanggung oleh syarikat perkapalan berkenaan. Lebih berhati-hati dan fokus semasa memandu terutama pada musim perayaan Tahun Baharu Cina akan datang.
Menteri Muda Perhubungan Datuk Lee Kim Shin berkata, ini berikutan cuaca yang tidak menentu dan keadaan lalu lintas yang sibuk. Kita boleh melihat apabila hujan berlaku, kemalangan nampaknya juga meningkat. Mengikut statistik dari pihak polis juga. Apabila ada hujan, bilangannya meningkat. Jadi semasa hujan mestilah memandu dengan lebih cermat. Beliau ditemui pemberita pada kempen keselamatan jalan raya sempena perayaan Tahun Baharu Cina di Miri hari ini. Katanya pemandu juga perlu peka terhadap faktor-faktor yang boleh menyumbang kepada kemalangan maut. Menurut statistik yang dikeluarkan cawangan trafik Miri, tahun lepas sebanyak 3,396 kemalangan maut dilaporkan di bahagian itu. Para peniaga di Miri diingatkan supaya tidak menaikkan harga bagi 12 barangan kawalan sempena perayaan Tahun Baharu Cina. Ini ditegaskan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Datuk Sri Alias bin Haji Ahmad semasa melakukan tinjauan di Pasar Besar Krokop di Miri. Barangan kawalan termasuk ayam, ayam standard, bawang import dan kobis bulat import. Para peniaga juga diingatkan supaya meletakkan tanda harga berwarna merah jambu pada barangan kawalan sebagai perbezaan dengan barangan lain. Selain itu, mereka digalakkan untuk menjual pada harga yang lebih rendah daripada harga yang ditetapkan. Dalam pada itu, Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan PPDN KK Limbang belum menerima sebarang aduan mengenai pelanggaran skim harga kawalan sempena perayaan Tahun Baru Cina. Setakat hari ini di Limbang, insyaAllah kita dapati peniaga memang akur dan kita telah membuat beberapa operasi dan didapati harga adalah memuaskan. Ya, dan kita tengok hari ini pun seperti mana yang kebanyakan kita dapati, contohnya bawang putih dalam kawalan harga adalah RM6.5 tapi peniaga telah meletakkan harga RM6. Dan kita berbanyak-banyak terima kasihlah kepada peniaga seperti ini. Zakaria ditemui pemberita selepas mengadakan operasi skim kawalan harga musim perayaan bersama agensi-agensi penguatkuasa tempatan di Pasar Tamu Limbang. Bagaimanapun jelasnya, pihak PPDN KK Limbang akan terus memantau situasi itu bagi memastikan peniaga mematuhi skim itu sehingga 25 Februari ini. Lebih 20 orang penguatkuasa tempatan terdiri daripada anggota KPDN KK Limbang, Majlis Daerah Limbang dan Jabatan Kesihatan Limbang terlibat dalam operasi tersebut. Hujan lebat yang turun sejak semalam serta aliran air yang melimpah dari Gunung Santubong telah menyebabkan 30% daripada kemudahan di sebuah pusat peranginan Damai Beach di Kuching tenggelam. Menurut Pengurus Besar Damai Beach, Zulkifli Osman, ini merupakan kejadian pertama banjir kilat berlaku di pusat peranginan tersebut sejak 10 tahun lalu. Puncanya bukan pasal air laut yang besar, tapi puncanya daripada hujan lebat yang tidak berhenti. Dia berjam-jam. Jadi sekarang ni di kawasan Damai ini yang terjejas adalah kawasan di depan hotel, parking kereta dan juga di swimming pool. Tinjauan RTM di pusat peranginan itu pagi tadi mendapati usaha membersihkan kawasan itu giat dijalankan. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Petrajaya, Muhammad Rafi Saibi berkata pihaknya sedang memantau situasi tersebut. Dalam pada itu, tinjauan di pusat Riadah, Damai Sentral mendapati blok tandas di kawasan itu ditutup berikutan tapak blok berkenaan runtuh. Sekian lintas langsung berita wilayah dari Sarawak. Seterusnya kita bersama Rizal di Kedah. Silakan. Terima kasih. Laporan dari Kedah hari ini kami fokuskan tumpuan mengenai masalah gangguan bekalan air paip termasuk tekanan air rendah yang menghantui lebih 1,000 penduduk di Taman Sri Kota Kuala Kedah. Dakwa penduduk bekalan air paip ke kawasan perumahan tersebut hanya disalurkan menerusi satu tangki yang dibina pemaju sejak berpuluh tahun yang lalu. Masalah gangguan bekalan dan tekanan air rendah menjadi semakin ketara sejak 6 bulan yang lalu apabila tangki serupa turut digunakan untuk menyalur bekalan air ke taman-taman perumahan yang baru dibina di kawasan berdekatan. Beginilah keadaan yang terpaksa dilalui penduduk-penduduk di taman ini hampir setiap hari. Sukar menguruskan rutin harian, masalah ini paling membebani golongan suri rumah. Urusan dan aktiviti tergendala disebabkan gangguan bekalan air paip yang tidak menentu, terutamanya pada waktu siang.
Keluarga ramai. Ayo. Nak mandi. Nak mandi. Ni anak pun ramai. Nak basuh. Basuh pinggan, basuh apa semua lah. Ini nampak kenuri ni tak ada ayak sikit-sikit. Tak ada ayak sikit-sikit ni, ayak pun sikit. Ayak pun slow, nak basuh pun susah ni. Nak ramai kita nak kena tadah pula ayak tu. Cukak lah kan. Banyak nak guna dia. Pasal memang di dalam tempat kita basuh pun memang ayak dah slow lah. Terlampau rendah. So, bila ayak slow, apa yang kau buat? Kita nak kena tadah balik lah. Kena tadah basuh ni kan. Sikit-sikit guna dia balik. Tu banyak lah masalah. Kami kerja, jadi masalah kami nak tunggu air bila masa air ada pada waktu 2 hingga 3 pagi. Kami kerja pula dalam pukul 5 pukul 6 pagi, jadi memang memberi masalah yang besar lah pada kami bila air tak ada ni. Penduduk juga mendakwa mereka terpaksa menanggung kerugian yang tinggi apabila barangan elektrik seperti mesin basuh automatik mengalami kerosakan apabila bekalan air terputus secara tiba-tiba. Tapi bila jadi macam ni, saya 2 kali dah mesin basuh saya rosak. Setiap kali guna mesin basuh automatik, kalau tak ada air dia kena error kan. Selalu jadi error, dah kali rosak. Dah 2 kali saya jadi macam tu kan. So, saya minta sadarlah, prihatin lah masalah ni. Sebab ni isu rakyat kan, kena ambil berat lah pasal biar padan lah dengan apa yang kami mahu, yang kami bayar, sepatut yang kami dapat lah. Berulang kali membuat aduan kepada pihak bertanggungjawab, namun tiada sebarang tindakan diambil. Apa tak ambil tindakan apa? Alasan mereka tekanan ayak rendah, peloji ayak pelubang rendah. Padahal mereka kena fikir macam mana pembangunan yang ada sekarang ni. Mereka kena fikir macam tu. Masalah mereka, dengan tangki mereka tak buat. Menggunakan tangki yang lama. Penduduk dulu berapa ratus, sekarang berapa ratus penduduk. Sepatutnya pihak sadar kena tekan pemaju. Masa tu mereka beritahu setiap yang buat bangunan kena menyediakan satu tangki untuk bangunan yang buat tu. Ini semua menggunakan ni. Sebab itulah saluran mereka jadi macam ni. Saya pasal kecewa lah sebab rumah saya mesin basuh nak pakai tak boleh. Jadi pembangunan setiap taman-taman yang ada, setiap pertumbuhan taman-taman yang ada tidak menggunakan tangki ayak yang sendiri. Maknanya menggunakan tangki ayak yang sedia ada. Jadi kita minta pihak selada cuba mengkaji semula keadaan ni sebab di sini kita dapati ramai rungutan daripada pihak penduduk lah. Sebab tak puas hati dengan sadar dengan keadaan pembangunan yang lulus tanpa tangki ayak. Masalah yang sekian lama menghantui penduduk di Taman Sri Kota ini kami ajukan kepada kerajaan negeri. Reaksi segera daripada pengurusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Bekalan Air, Sumber Air dan Tenaga, Perumahan dan Pembangunan Insan Negeri Kedah, Datuk Badrul Hisham Hashim, tindakan segera akan diambil. Syarikat Air Darul Aman Sada turut diarah menghantar bekalan air ke kawasan yang terlibat. Musim kemarau yang berpanjangan di samping penggunaan air domestik yang meningkat dikenal pasti menjadi antara punca gangguan bekalan air di kawasan terbabit. Di musim ni yang kita nampak memang kritikal dan tapi walau macam mana tu ampangan kita masih lagi berada di tahap yang inilah yang boleh menampung air, tak ada masalah. Cuma kita haraplah pihak sadar sendirilah akan memastikan supaya sekiranya berlaku air tak mencukupi di satu tempat, kita akan cover lah dengan lori bergerak, lori tangki untuk nak menyelesaikan seketika waktu. Difahamkan masalah bekalan air bukan sahaja berlaku di Taman Sri Kota, malah beberapa kawasan lain turut mengalami gangguan serupa. Berikutan itu, satu kajian akan dicadangkan untuk mewajibkan setiap pemaju perumahan agar perlu membina tangki air berasingan bagi setiap kawasan perumahan yang bakal dibangunkan. Nanti ni kita boleh tengok balik dah, kerana kita sedar kadang-kadang di kawasan bandar ni mula perumahan tu cuma ada satu perumahan, lepas itu dia akan bertambah. Mungkin lepas ni kita akan tengok balik. Kalau boleh dalam setiap KM tu kita boleh letakkan jugalah untuk pemaju menyediakan tangki air supaya ia dapat
menyelesaikan masalah air sekiranya berlaku di musim kemarau ni lah. Jadi lebih 5,000 penduduk Dun Pengkalan Kubur menerima bantuan banjir sumbangan Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Bantuan berupa keperluan asas disampaikan yang dipertuanya Datin Sri Rosmah Mansur dalam majlis penyampaian bantuan pasca banjir di Sekolah Kebangsaan Simpangan Tumpat. Bagi penerima yang ditemui, rata-rata teruja dapat bersua muka dengan Datin Paduka Sri Rosmah. Selain gembira dengan bantuan yang diberikan, penerima terharu dengan keprihatinan pemimpin yang sedikit sebanyak dapat meringankan beban mereka. Kami warga SK Simpangan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Persatuan Pandu Puteri Malaysia dan juga ke atas isteri PM kita sendiri, Datin Sri Rosmah Mansur, di atas kesediaan beliau untuk menyampaikan sumbangan pada hari ini. Kami bagi pihak rakyat Kelantan mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Ini pengalaman pertama saya dapat bersalaman dengan Datin Sri Paduka dan dapat melihat Datin Sri Paduka secara live lah, secara betul-betul lah boleh nampak, tengok dia dan bersalaman. Terima kasih kepada Datin Sri Rosmah Mansur di atas kehadiran menyampaikan bantuan banjir kepada masa-masa banjir di sekitar Pengkalan Kubur ini. Suka rasa dia beri hadiah ni kan. Nak ucap terima kasih sebab bantuan kepada masa banjir. Turut hadir Raja Puan Besar Perak Darul Rizwan Raja Nur Mahani Raja Shahar Shah yang juga timbalan yang dipetua Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Sebanyak 2 institut pengajian tinggi IPT bakal diwujudkan di Perlis dalam usaha untuk menjadikan negeri itu sebagai salah satu destinasi pelancongan pendidikan. Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man berkata penubuhan universiti baharu itu telah pun mendapat kelulusan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Kerajaan negeri juga telah menyediakan tapak yang bersesuaian di kawasan Cuping untuk tujuan pembinaan. Menurutnya, kedua-dua buah IPT itu akan menawarkan kursus yang menjurus ke arah bidang teknikal dan juga teknologi kejuruteraan kereta api. Beliau percaya dengan wujudnya pusat pengajian tinggi tersebut, ia mampu menjadikan Perlis sebagai salah satu daya tarikan pelajar dan meningkatkan ekonomi negeri ini. Jadi ini sudah tentu akan membuka ruang yang begitu luas mengenai peluang-peluang pembelajaran bukan hanya kepada rakyat Malaysia tetapi juga kepada foreigners. Dan ini sudah tentu baik dan selaras dengan dasar kerajaan yang mahu menjadikan Malaysia sebagai the center of excellence of education excellence. Beliau ditemui media selepas menyampaikan sumbangan Tahun Baru Cina di kawasan Dun Pao di Perlis. Pada majlis tersebut, seramai 313 orang mendapat sumbangan yang melibatkan peruntukan sebanyak RM46,000. Menurutnya, sempena Tahun Baru Cina tahun ini, kerajaan negeri memperuntukkan hampir RM508,000 untuk disumbangkan kepada 3,427 penerima di seluruh Perlis. Kolej Komuniti akan mewujudkan 10 buah lagi kolej selain menawarkan kemudahan pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN kepada pelajar diploma mulai Julai tahun ini. Ketua Pengarahnya Datuk Amir Mat Noor berkata penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan kolej komuniti di seluruh negara sebanyak 101 buah dengan pelbagai kursus yang disediakan. Pihaknya sudah mengenal pasti 5 lokasi termasuk di Kuala Pilah Negeri Sembilan, Lenggong Perak, Kelantan, Sabah dan Sarawak. Beliau berharap melalui perkembangan terbaru ini akan meningkatkan lagi penerimaan masyarakat memandangkan ia dibiayai sepenuhnya di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Beliau memberitahu RTM selepas berucap pada majlis penutup program Tomorrow's Leader di Resort Pantai Cahaya Bulan, Kota Baru. Pada majlis itu, Datuk Amir turut menyampaikan watikah pelantikan Ahli Jawatan Kuasa Kebangsaan Pembimbing Rakan Inspirasi Siswa dan Siswi PRIS. Program berkenaan bertujuan untuk mengasah bakat kepimpinan dan asas kemahiran bimbingan kepada pelajar Kelab PRIS, Kolej Komuniti di seluruh Malaysia. Insentif untuk usahawan di Pulau Pinang meluaskan perniagaan. Grad khas di bawah skim sokongan pembangunan usahawan pertengahan yang disediakan Majlis Pembangunan Bumi Putera Pulau Pinang MPBPP
kini berbaki 1.5 juta ringgit. Sebanyak 3.5 juta ringgit daripada peruntukan berkenaan berjaya disalurkan kepada lebih 30 usahawan pertengahan untuk memajukan perniagaan mereka. Pengerusi Kumpulan Sasar Pembangunan Usahawan MPBPP Muhammad Farid Saad berkata, kriteria pemilihan berdasarkan produk berdaya saing dan komitmen pengusaha. Pemohon perlu mempunyai pendapatan tahunan purata sebanyak RM250,000 setahun. Peruntukan maksimum bagi setiap pengusaha ialah RM200,000 tanpa perlu membuat bayaran balik. Kebanyakannya bergerak dengan bola sendiri dan apabila mereka terbukti berjaya, dan agensi akan mengawasi mereka ini. Grant yang kita masih ada lagi dalam 1.5 juta untuk bantu usaha yang beginilah. Baki grant ada lagi. Kita mencari lagi 6 orang usahawan lagi. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan pembukaan Kafe Ibrahim Sate King di Teluk Kumbar. Kerjasama strategik di antara Jabatan Tenaga Kerja JTK Melaka dengan 3 buah institusi pendidikan dan 2 syarikat swasta bakal memudahkan pelajar menjalani latihan industri secara lebih mudah. Menurut Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan JTK, Mustafa Kamal Bawaihi, kerjasama juga dapat memberi peluang kepada pelajar merasai suasana sebenar pekerjaan berbanding apa yang dipelajari di dalam kelas. Ia juga dapat membantu meningkatkan keyakinan dan hala tuju pelajar berhubung kerjaya masa hadapan mereka. Mustafa Kamal berkata demikian pada majlis tandatangan kolaborasi strategik JTK di antara Politeknik Melimau, Institut Kemahiran Belia Negara Alur Gajah dan Kolej Komuniti Bukit Beruang bersama Astro dan Hotel Mid City Melaka. Politeknik Melimau diwakili oleh pengarahnya Major Kehormat Zulkarnain Jobshi, di Institut Kemahiran Belia Negara Alur Gajah oleh Muhammad Yusof Long dan Kolej Komuniti Bukit Beruang pula diwakili pengarahnya Abdul Razak Sabtu. Manakala Astro diwakili pengurus jualan negeri Abdul Ghani Muhammad dan Hotel Mid City oleh pengarah urusannya Teo Giok Kiam. Saudara, sebelum berakhir, kita imbas kembali fokus utama Nasional 5 hari ini. Program penurunan harga besar-besaran Mac ini. SKMM laksana kajian semula kadar runcit perkhidmatan telekomunikasi. 2 tahun selepas peristiwa berdarah Tanduo. Baik, laporan itu tadi menutup paparan Nasional 5. Selepas ini, laporan meteorologi menyusul. Dengan itu, salam sejahtera dan salam satu Malaysia.